Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 13 Oktober 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, sebanyak 8,948 projek atau 70.3% daripada 12,729 projek program transformasi luar bandar RTP telah disiapkan sehingga September 2020. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing berkata, jumlah tersebut adalah merangkumi jumlah keseluruhan projek RTP dari tahun 2015 dengan peruntukan sebanyak RM2.94 bilion untuk pelaksanaannya. On the performance of Rural Transformation Project or RTP, a total of RM2.94 billion is allocated for the period from 2015 to 2020 to implement 12,729 RTP projects in the state. As at 17 September 2020, out of 12,729 projects, 8,940 projects of all 70.3% has been completed, while the remaining 3,781 projects are or 29.7% in various stages of implementation. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam pembukaan bengkel pentadbiran kontrak ke arah kecemerlangan penyampaian projek untuk projek Kerajaan Sarawak di Kuching pada Selasa. Tambah Tan Sri James yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan untuk projek yang dibiayai Kerajaan Sarawak dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK11 sejumlah RM37.11 bilion telah diluluskan bagi pelaksanaan 1,500 buah projek. Of this 1,500 projects, 954 are physical projects, while the remaining 546 are non-physical. As at 30th September 2020, out of 954 physical projects, 485 projects are 50.8% have been completed, while the remaining 469 projects, or 49.2%, is in various stages of implementation. Sementara itu, Kerajaan Sarawak yakin dapat mengatasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan projek RTP susulan penularan wabak pandemik COVID-19. Tan Sri James berkata, penubuhan Majlis Tindakan Ekonomi Negeri SEAC adalah salah satu usaha dan kesungguhan Kerajaan Sarawak bagi melancarkan pelaksanaan projek RTP seluruh negeri. We do, that's why you have the SEAC, and that is the one post-COVID-19 punya program, and that's what we're doing now. That is the way to tackle this COVID-19. I know it affected the progress that we've done, but I think I'm quite confident that can overcome it. The Sarawak government has a very serious organization that handles it. Remember the SEAC? Yeah. Sarawak Economic Action Council. Yeah, that's the one that tackled this COVID-19. I think we might be the only state in Malaysia that has it. Bercakap pada sidang media selepas merasmikan bengkel pentadbiran kontrak ke arah kecemerlangan penyampaian projek untuk projek Kerajaan Sarawak di Kuching pada Selasa, beliau juga menjelaskan kelancaran pelaksanaan projek RTP turut terjejas apabila pengambilan buruh asing dihentikan. Yes, it is our problem. The problem at the same time that's the advantage that we have because we stop foreign workers from coming in, therefore we can control COVID-19 spread in this country. Sementara itu, mengenai 1,500 projek yang dibiayai Kerajaan Sarawak dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK11, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Ahmad Jaul Samiun menjelaskan tidak semua daripada projek tersebut dilaksanakan pada tahun pertama pelan. Not all projects start At for the the same first time. year of the plan. Yeah. Okay? Some projects start 3 years after the plan. Some projects start 4th year of the plan. And these projects which are not completed in the current plan will be continued in the 12th plan and the 12th plan. Berita seterusnya,
Dakwaan segelintir pihak yang mengatakan dana projek kecil luar bandar MRP itu diluluskan oleh wakil rakyat adalah tidak benar, sebaliknya ianya diluluskan oleh Unit Pelaksanaan dan Pemantauan Sarawak SIMO. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Sarawak Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli berkata, mereka yang tidak dapat bantuan MRP disebabkan permohonan lewat boleh mengemukakannya semula dan tidak perlu membuat dakwaan yang tidak betul. Bantuan ini bukanlah bantuan dengan duit saya sendiri, saya betul terang. Dana ini adalah dana kerajaan. Cara kita apply, memohon ialah melalui pusat khidmat ataupun saya, dan saya hantarkan pusat khidmat dan dipertimbangkan oleh pusat khidmat. Dan setelah ditimbangkan oleh pusat khidmat, dihantar ke Kuching. Itu prosesnya. Jadi tidak ada konsep saya berkuasa nak melulus. Itu tidak. Ianya dilulus oleh SIMO di Kuching. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan sumbangan geran MRP kepada PIBG Dun Jepak di Hotel Everly Park City Bintulu pada Isnin. Dalam pada itu, Datuk Talib dakwaan mengatakan dana MRP dan projek RTP masuk ke dalam akaun wakil rakyat atau pusat khidmat masyarakat adalah juga tidak benar. Ada seorang mengatakan MRP masuk duit, masuk poket saya. Itu bohong. Duit tak pernah masuk dalam poket mana-mana yang berhormat. Ianya disimpan di Kuching. Kami hanya menghantar list ataupun senarai yang dipertimbangkan. Jadi kalau ada orang bohong, apa hal YB ni makan duit, itu pembohong. Sebanyak 15 buah sekolah yang terdiri daripada sekolah rendah dan 2 buah sekolah menengah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak membabitkan jumlah keseluruhan RM75,000. Dalam majlis yang sama, beberapa wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak yang ditemui selepas majlis itu melahirkan rasa gembira dan terima kasih di atas sumbangan geran projek MRP ini. Yang di-Pertua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Baru Bintulu, Awang Simon Awang Bujang menjelaskan bantuan ini akan digunakan sebaik-baiknya untuk program kecemerlangan pelajar yang sedang dilaksanakan ketika ini. Pihak sekolah sama wakil pihak sekolah SMK Baru akan menggunakan sebaik-baiknya bantuan ini di dalam projek seperti penambahbaikan program kecemerlangan pelajar seperti yang baru-baru kita adakan, iaitu menggalakkan pelajar mengadakan kelas elit dan untuk pelajar yang cemerlang dan yang near lulus di bawah seliaan pengetua baru iaitu Puan Fatimah Adeline, dan kita akan adakan lagi projek-projek untuk kecemerlangan pelajar di masa akan datang. Terima kasih. Katanya ketika ditemui selepas menerima sumbangan di Majlis Penyerahan Sumbangan Geran MRP kepada PIBG Dun Jepak di Hotel Everly Park City Bintulu pada Isnin. Sementara itu, bagi yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan SK Kampung Baru Bintulu, Si Kong Jusek, bantuan yang diterima ini sangat bermakna kepada pihak sekolah dalam mengadakan program dan aktiviti anjuran sekolah dan jabatan. Bantuan yang kita terima ini amat bermakna dalam aspek untuk kita gunakan sebagai penampung kepada usaha-usaha kita untuk memajukan aktiviti-aktiviti dan program yang di luar sukatan sekolah, terutama sekali aktiviti-aktiviti yang melibatkan ibu bapa, guru dan murid secara serentak. Dan di samping itu juga bantuan ini dapat kita guna pakai sebagai satu penampung kepada mungkin ya sebagai kekurangan yang ada daripada peringkat jabatan. Yang kita tahu benda itu ada,
Tetapi memang pada ketikanya dalam keadaan dan dalam keberadaannya kadang-kadang ia tak mencukupi. Guru Besar SK Kelawit Januddin Abdul Rahman pula menjelaskan bantuan MRP ini akan digunakan untuk kebajikan murid-murid dalam membeli peralatan persekolahan seperti meja dan kerusi serta alat bantuan mengajar TS25. Kami akan menggunakan geran ini untuk kebajikan anak-anak murid kami, terutama untuk membeli meja dan alat-alat kursi di dalam kelas yang agak kekurangan, yang mana banyak juga yang telah rosak. Dan untuk makluman semua, penggunaan dana ini juga akan digunakan untuk membantu pihak sekolah mengadakan pembelian alat-alat sumber pendidikan, iaitu alat-alat TS25. Selanjutnya, Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Sari telah memperuntukkan sebanyak RM300,000 daripada peruntukan Agriculture Facilitation Fund AFF untuk melaksanakan program Industri Asas Tani IAT tahun 2020. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, sebahagian daripada peruntukan itu akan digunakan untuk meningkatkan industri tenunan di kawasan Dun Bukit Kota yang sebelum ini kurang mendapat perhatian. Dan setakat ini cuma 2 pengusaha saja yang terlibat dalam tenunan ini, tenunan songket, iaitu Puan Masni bin Tangah dan juga Puan Kartini binti Abdul Karim, yang mana mereka mengusahakan tenunan ini di rumah masing-masing dengan bantuan daripada Kraf Tangan Malaysia, tetapi sudah agak uzurlah peralatannya. Sebab itulah kita masukkan mereka dalam program AFF ini khusus untuk membeli peralatan baru, yang mana setiap satu mendapat bantuan lebih kurang 7,000 one off sekali bantu untuk peralatan input, peralatan untuk membuat tenunan dan juga perkakas membuat tenunan dan juga bahan-bahan yang diperlukan seperti benang biasa, benang emas dan sebagainya. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas mengadakan lawatan ke perusahaan tenunan kain songket di kediaman Masni Tangah dan Karinah Abdul Karim, Anjuran Jabatan Pertanian bahagian Limbang pada Isnin. Datuk Abdul Rahman yang merupakan Adun Bukit Kota menambah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintred bercadang untuk menempatkan pengusaha-pengusaha tenunan di anjung usahawan di Limbang. Kita telah pun berbincang dengan Mintred untuk menempatkan salah satunya tempat di situ untuk pengusaha-pengusaha tenunan inilah, yang mana kawasan itu lebih sesuai dan lebih luas lah dan lebih fokus lah untuk menjadikan tenunan ini sebagai satu produk yang dapat diketengahkan untuk daerah Limbang ini khususnya lah. Perusahaan tenunan ini boleh dijadikan kerjaya dengan menarik lebih ramai mereka yang terlibat dalam penghasilan kain songket untuk menandingi songket dari Brunei Darussalam dan Terengganu. Seterusnya, Miri mencatat sejarahnya tersendiri apabila berjaya menghasil dan menggunakan sebuah sistem aplikasi parkir yang pertama di Sarawak yang dikenali Smart Parking Borneo App. Datuk Bandaraya Miri Adam Yis Sang berkata, pengenalan Smart Parking Borneo Apps ini sejajar dengan strategi pembangunan Kerajaan Sarawak melalui pelaksanaan dasar ekonomi digital dan konsep Miri Smart City atau Bandar Pintar Miri. Contains 4 principal solution modules to improve Miri City Council service delivery, particularly
on cordial, prompt and accurate services. Likewise, this will also enhance efforts of the Council on cost saving and customer satisfaction. Katanya semasa berucap dalam majlis pelancaran Smart Parking Borneo App di perkarangan tempat letak kereta di hadapan bangunan pejabat residen lama Miri pada Isnin. Dalam perkara itu, Adam Yee turut memberitahu pengenalan aplikasi ini tepat pada masanya berdasarkan norma baru yang sedang dipraktikkan masyarakat dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bagi mencegah penularan COVID-19. Besides the benefits that I have mentioned earlier on, the introduction of this application has just come timely in light of the new norm due to global COVID-19 pandemic. The new application will certainly be very useful for car owners in Miri to avoid health hazards and reduce potential risk of becoming victims of COVID-19. Aplikasi Smart Parking Borneo mula dibangunkan dan digunakan sebagai percubaan pada Disember 2019 sebelum dilancar dan diperkenalkan dalam upacara sederhana pada 15 Januari 2020. Dengan penggunaan aplikasi ini, pengguna tidak perlu membayar lebih dan juga boleh digunakan untuk membayar kampaun tempat letak kereta. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.